Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Miss Siti dan rakan-rakan sekalian. Saya Wong Hui Hui dengan nombor matrik BA21110107 dari kos sejarah dan rakan saya Vanessa Lauren dan nombor matriknya BA21110664 dari kursus ASOS ingin membentangkan seorang tutorial bagi kursus AT10603 penulisan akademik. Soalan bagi kumpulan kami ialah bincangkan pola naratif, deskriptif, eksposisi dan argumentatif dalam penulisan akademik dan mengapakah penomboran dan perenggan penting dalam penulisan akademik. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan pengenalan definisi 4 jenis pola dalam penulisan akademik, ciri-ciri jenis pola dalam penulisan akademik, dan kawan saya Vanessa akan membentangkan penggunaan perenggan dalam penulisan akademik, jenis perenggan, penggunaan penomboran dalam penulisan akademik dan kesimpulan. Penulisan akademik. Penulisan adalah perbuatan menulis atau mengarang. Manakala bagi akademik bulat, akademik bersifat atau mengenai ilmu pengetahuan. Manakala penulisan akademik bermaksud gaya penulisan ilmiah yang diperlukan untuk menerbitkan penerbitan yang bersifat ilmiah seperti jurnal, kertas penyelidikan dan tesis. Penulisan akademik mesti bersifat netral dan tidak membahaskan sesuatu dapatan dan manipulasikan fakta mesti dielakkan. Seterusnya saya akan membentangkan 4 jenis pola dalam penulisan akademik iaitu pola naratif, deskriptif, eksposisi dan argumentatif. Yang pertama, menurut Kerap 2010, pola naratif bermaksud suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga dapat seolah-olah baca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Selain itu, penulis cuba menceritakan sesuatu dalam kejadian atau peristiwa di mana penceritaan tersebut membaca seolah-olah melihat dan mengalami sendiri peristiwa atau kejadian tersebut. Pola naratif terbagi kepada 2 jenis iaitu ekspositoris dan subjektif. Ekspositoris ialah penulisan yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang benar-benar berlaku dalam kehidupan sebenar, bersifat umum dan lazimnya digunakan untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu proses umum yang berulang. Sebagai contoh, Ali lahir dari sebuah keluarga yang miskin dan ayahnya hanyalah seorang buruh tani dan ibunya tidak bekerja. Meskipun dia anak yang miskin, Ali memiliki semangat yang besar untuk mengubah nasibnya. Dia juga merupakan anak yang pintar di sekolahnya. Ali telah memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya. Ali bahkan harus berjalan kaki selama 3 jam untuk sampai ke sekolah. Ali telah bersusah payah untuk bersekolah. Dia juga selalu membantu ayahnya untuk bekerja di pasar. Ali merupakan pelajar yang aktif baik dalam hal pelajaran dan akhirnya dia berjaya dan menjadi cikgu di universiti. Selain itu bagi pola naratif subjektif pula, bermaksud menekankan kepada daya imajinasi penulis. Pembaca akan menerima dan menolak, merasa simpati atau antipati secara subjektif. Sebagai contoh, Evie mempunyai anak kucing yang berusia 4 bulan. Anak kucing itu bernama Caca. Dia suka bermain di belakang rumah. Pada suatu hari, telah mendatang 2 orang tukang untuk menangkap ular di perigi rumah Evie. Apabila 2 orang lelaki itu sampai, kucingnya melarikan diri kerana takut dengan 2 orang tukang tersebut. Dan Evie terus mencari keberadaan kucingnya di mana. Evie telah mencari halaman rumahnya dan memeriksa Caca itu tiada di sekeliling rumah. Tiba-tiba, Evie melihat penutup perigi masih terbuka. Walaupun 2 lelaki itu sudah pulang, Evie telah panik dan menyangka Caca telah jatuh ke dalam perigi. Tetapi tidak ada apa-apa di perigi tersebut. Evie semakin panik dan menangis di hadapan ibu dan ayahnya. Evie terus mencari Caca sehingga akhirnya Evie ternampak sesuatu bergerak di bawah timbunan pakaian terpakai. Ternyatalah Caca berada dalam timbunan pakaian terpakai.
Ibi berasa malu apabila mencari kucingnya dan sambil menangis. Seterusnya, ciri-ciri pola naratif ialah mementingkan urutan waktu atau urutan peristiwa. Seterusnya menceritakan tokoh, waktu, serta suasana yang diceritakan. Ciri-ciri pola naratif juga termasuklah bentuk kata kerja yang berbeza, menunjukkan berlakunya apa-apa tanpa tanda tindakan. Seterusnya, penggunaan kata kerja yang mempunyai ciri-ciri nilai aliran kerja. Pola yang kedua yaitu pola deskriptif dalam penulisan akademik. Gunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan tempat, seseorang atau bahkan emosi penulis. Penulis menggunakan maklumat material seperti penglihatan, bunyi, sentuhan, bau, dan rasa objek tertentu untuk menerangkan sesuatu. Seterusnya, pola deskriptif juga memberikan kesan inspirasi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Ciri pola deskriptif ialah memperlihatkan rincian tentang objek, lebih bersifat mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi pembaca. Penyampaian karangan deskriptif dengan gaya menarik dan dengan pilihan kata yang menggugah. Sebagai contoh, sudah seminggu saya pindah ke rumah baru. Rumah saya terletak di depan taman dan rumah itu hanya mempunyai luas 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Tidak luas dan tidak juga kecil bagi saya. Saya memiliki taman kecil di teras depan yang dipenuhi dan tanaman di pot warna-warni. Setiap tanaman tumbuhan subur, ada tanaman bunga dan buah. Bahagian dalam rumah saya pun tidak terlalu luas. Rumah saya terdiri daripada satu ruang tamu, 2 bilik tidur, 1 dapur, dan 1 ruang makan. Itulah rumah saya yang baru. Meskipun rumah ini baru, tetapi kenangan yang ada di rumah ini masih tetap sama. Di sinilah tempat saya dan keluarga saya akan hidup bahagia bersama. Di samping itu, penggunaan pola eksposisi dalam penulisan akademik. Pola penulisan eksposisi adalah penambaran idea penulis seperti kertas kerja, rencana, artikel jurnal, dan disertasi. Penulis perlu memiliki ilmu pengetahuan dan maklumat secara mendalam berkaitan subjek yang dikaji atau ditulis. Pola penulisan eksposisi juga memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau huraian mengenai sesuatu idea, pokok fikiran, pendapat, dan informasi. Ciri-ciri pola eksposisi ialah bersifat objektif, yaitu sesuai kebenaran dan tidak memihak mana-mana pihak. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenar dan memiliki gagasan dan pernyataan yang bersifat penilaian, komen, cadangan penulis terhadap topik yang sedang dibahas, menggunakan bahasa yang baku dan format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Sebagai contoh, bahaya membuang sampah di sungai. Dalam kajian tesis, pada saat hujan turun dengan hebat yang terus-menerus, membuat sungai sebat dan menimbulkan bencana banjir. Pola seterusnya ialah pola argumentatif dalam penulisan akademik. Pola argumentatif mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar mereka ingin melakukan sesuatu sesuai dengan maksud penulis. Penulis akan mengemukakan bukti, contoh, alasan untuk meyakinkan pembaca agar dapat menerima penulisannya. Contoh pengembangan idea menggunakan pola argumentatif ialah sebab akibat. Contoh kata penghubung yang akan digunakan ialah kerana itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Contoh yang kedua ialah melalui pembandingan. Penulis menyusun idea dengan anggapan yang mencangkut pengertiannya bahawa salah satu hal yang dibandingkan lebih kuat dari hal yang lain. Dan ciri-ciri pola argumentatif ialah isinya memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat atau keyakinan yang ditulis oleh penulis, memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data, mendapatkan sumber dari pengalaman, hasil dari suatu penelitian, bahan bacaan yang disahkan. Dalam pola argumentatif juga, yang memberikan pendapat, kita juga harus menyatakan data yang jelas, data yang dimasukkan
Di sini dapat berupa angka, peta, grafik, ada gambar. Sebagai contoh, air mineral mempunyai sejuta manfaat untuk tubuh kita. Lebih-lebih lagi jika dimakan dalam keadaan suam. Satu kajian yang diterbitkan dalam Journal of Food Science menulis bahawa pengambilan air semasa suam dengan suhu antara 54 sehingga 57 darjah Celsius mempunyai beberapa faedah. Selain itu, air suam boleh diminum pada bila-bila masa yang kita diperlukan. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya akan menjemput Vanessa untuk pembentangan yang seterusnya. Salam sejahtera, saya Vanessa Roland akan meneruskan pembentangan rekan saya tadi. Kita teruskan dengan soalan mengapakah perenggan dan penomboran adalah penting dalam penulisan akademik. Yang pertama, pengenalan kepada perenggan. Sebelum itu, kita mesti mengetahui apakah itu perenggan. Perenggan merupakan penulisan yang saling berhubungan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Ia juga memainkan peranan yang utama dalam pembentukan keseluruhan penulisan. Setiap perenggan adalah berhubungan antara satu sama yang lain, dan ia juga terbagi kepada dua, yaitu paragraph unity yang bermaksud perenggan yang padu, dan paragraph function yang membawa maksud bagaimana perenggan berfungsi. Paragraph unity, yaitu perenggan yang padu, merangkumi kepaduan perenggan yang jelas dan dapat diikuti oleh pembaca. Dalam paragraph unity ini, kepaduan dalam perenggan menggambarkan kepaduan dalam pemikiran. Kepaduan dalam konteks ini juga boleh dikatakan sebagai kesamaan ataupun ikatan. Dan setiap perenggan dalam konteks perenggan unity ini adalah mesti mempunyai ayat topik. Bukan itu sahaja, pada paragraph function, yaitu bagaimana perenggan berfungsi, paragraph function ini merangkumi penyelesaian masalah dalam penulisan atau memulakan penulisan dan menamatkannya. Dalam perenggan ini terdapat juga sebab dan akibat, ada juga pendefinisian, contrast and comparison, yaitu perbezaan dan perbandingan. Dalam perenggan ini juga mempunyai perenggan permulaan dan juga perenggan penutup. Seperti mana yang kita tahu, perenggan juga mempunyai fungsinya yang tersendiri, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang fakta yang ada dalam perenggan tersebut. Yang kedua, memberi fokus kepada satu idea dalam satu perenggan. Yang ketiga, sekumpulan unit idea. Perenggan merupakan sekumpulan unit idea dan disusun mengikut jalinan idea tersebut. Struktur dalam perenggan pula mesti mempunyai ayat topik, isi atau hujahan, dan kesimpulannya. Perenggan juga dapat memberi kerehatan kepada pembaca. Sebagai contoh, pada akhir perenggan, pembaca dapat berehat seketika untuk memikirkan, mendalami, atau memahami apa yang penulis coba sampaikan kepada mereka. Di samping itu, perenggan juga terbagi kepada 3, yang umum yaitu perenggan pengenalan, perenggan penutup, dan perenggan isi. Perenggan pengenalan akan menyampaikan latar belakang maklumat dengan tepat dan ringkas. Ciri-cirinya ringkas dan padat, dan sederhana pendek. Perenggan penutup pula, ia merupakan kesimpulan untuk penulisan dalam bentuk pernyataan semula atau penegasan semula, idea utama ataupun harapan penulis tersebut. Dalam perenggan penutup ini, ia mengandungi penyimpulan dari semua topik atau isu yang telah ditekankan dalam perenggan sebelumnya, pengukuhan tema ataupun message yang coba disampaikan oleh penulis, penjelasan pengertian dan kepuasan penulis ataupun pembaca itu sendiri. Tidak lain dan tidak bukan, perenggan isi adalah perenggan yang mengisi tubuh penulisan dan mengemukakan ide topik serta perkembangan ide utama. Perenggan isi ini biasanya mengandungi 5 perenggan, sekurang-kurangnya 5 perenggan.
Kita lihat pula pada jenis-jenis perenggan. Terdapat beberapa jenis perenggan termasuklah perenggan naratif, persuasive paragraph, the descriptive paragraph, dan the expository or explanatory paragraph. Perenggan jenis naratif yang akan menceritakan kisah sama ada nyata atau tidak. Dalam perenggan ini harus dimulakan dengan ayat yang memperkenalkan subjek dan kemudian disusun oleh acara itu sendiri. Pada perenggan naratif juga ada tulis kesimpulan pada teks. Perenggan itu mesti lengkap dan mengandungi semua maklumat yang diperlukan untuk memahami apa yang diceritakan. Elemen-elemen penting dalam perenggan naratif ini akan memberitahu pembaca akan kisah yang ringkas tetapi lengkap. Kita lihat pula pada persuasive paragraph. Persuasive paragraph ini menunjukkan pujukan atau mempengaruhi pembaca untuk mempercayai dan melakukan apa yang penulis katakan dalam perenggan tersebut. Contohnya, perenggan pujukan mesti disertakan dengan bukti dan data untuk menyokong kuat perenggan tersebut. Dalam perenggan pujukan juga biasanya ditemui kata-kata yang dijemput sebagai datang, mari, dan tidak. Petikan ini biasanya terdapat dalam iklan, himbauan, atau propaganda dalam media. Seterusnya, perenggan persuasif. Seterusnya, the descriptive paragraph, yang mana perenggan deskriptif adalah tajuk khusus yang terfokuskan dan terperinci mengenai suatu topik tertentu. Perenggan dalam gaya ini sering mempunyai fokusnya yang tersendiri. Sebagai contoh konkret, bunyi air terjun, bau busuk, penyembur, tetapi juga dapat menyampaikan sesuatu yang abstrak seperti emosi ataupun ingatan. Perenggan ini secara tidak langsung membantu pembaca dan merasakan butir-butir yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selain itu, the expository atau explanatory paragraph, perenggan jenis ini dia memberi maklumat atau menjelaskan sesuatu ide yang mana memberi kepuasan kepada pembaca. Bukan itu sahaja, perenggan jenis ini juga membolehkan pembaca memahami apa yang coba disampaikan dalam perenggan tersebut. Seterusnya kita masuk kepada penomboran. Mengapakah penomboran ini penting dalam penulisan akademik? Seperti yang kita lihat, susunan nombor adalah sangat penting bagi memastikan ide dan maklumat yang ingin disampaikan disusun dengan teratur. Dalam dunia akademik, pelajar yang mengaplikasikan penomboran dalam penulisannya dapat memberi banyak maklumat secara cepat dan efisien. Angka juga dapat memberi sokongan yang kuat kepada deskripsi yang ingin dilakukan. Tanpa kita sadari juga, penomboran menjadi petunjuk kepada kepelbagaian isu yang dibincangkan. Tidak lain dan tidak bukan, penomboran juga dapat menjelaskan jadwal atau carta yang digunakan dalam suatu penulisan. Seterusnya kita lihat kepada definisi penomboran. Penomboran merupakan cara menggunakan bilangan sama ada nombor, huruf, perkataan, atau frasa. Diambil daripada gaya Dewan 1990. Penomboran yang kerap digunakan meliputi nomor Roman dan juga nomor Arab. Penomboran juga haruslah disesuaikan mengikut teks itu sendiri yang mana terdapat beberapa cara yang boleh diaplikasikan untuk menulis penomboran. Berikut merupakan cara-cara menulis penomboran. Yang pertama, mengeja nomor pada permulaan ayat kecuali nomor yang menunjukkan tahun kalender. Eja sepenuhnya angka yang kurang daripada 10, nomor 10 dan ke atas perlu ditulis dalam angka. Angka 5 digit dan seterusnya pula perlu ditulis seperti menjarakkan setiap 3 digit yang terakhir dengan satu ruang. Seterusnya, gunakan nomor Arab untuk menunjukkan nilai ringgit ataupun sen. Seterusnya, angka dalam tarikh ditulis seperti berikut yaitu 1 Januari 2008,
Dan yang terakhir, gunakan angka atau bentuk perpecahan untuk menunjukkan peratus. Kesimpulan daripada soalan 3 ini, keberkesanan sebuah penulisan tidak hanya terletak pada kewajaran-kewajaran fakta yang digunakan serta mekanisme-mekanisme yang lain yang terlibat, tetapi juga bergantung kepada aspek gaya dan kemahiran penulis itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.